Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Fakrul dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. okey, baik, jelas ya dengar suara saya? Dengar. Okey, pertama sekali nak ucapkan terima kasihlah untuk Cik Fakrul dan juga Puan Fatin kerana sudi bersama kami menerusi Grad TVET hari ini. Cik Fakrul kurang jelas ya? Yang boleh kita kuatkan sikit volume dia. Okey. Okey, lebih jelas. Okey, dengar. Terima kasih kerana dia menjemput kami juga untuk program kita hari ini. Okey, Cik Fakrul dan Puan Fatin, kita sebelum kita nak pergi jauh, bolehlah kenalkan diri dahulu untuk pendengar-pendengar bernama radio. Okay, terima kasih. Saya mulakan Rahim. Sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa kita hari ini bersiaran langsung dari Konti Multimedia Production Studio di German Malaysian Institute. Untuk bagi memenuhi keperluan program-program yang berlandaskan kredit, multimedia, game dan juga animation. Okay, sebelum itu nama saya adalah Farudizal bin Abdul Halim. Sekarang ini saya merupakan salah seorang tenaga pengajar. Kalau di sini dipanggil Technical Training Officer. Ya, saya Senior Technical Training Officer di German Malaysian Institute di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Dan saya sehingga kini telah bekerja di selama I think 16 tahun. 16 tahun bermula daripada tahun 2004 hingga kini, dan seperti yang dimaklumkan saya juga adalah merupakan alumni GMI sendiri tahun 1996-1999. Pada ketika itu saya mengambil jurusan Electronic dan Information Technology sebelum menerima tawaran seterusnya untuk menyambung pelajaran saya ke luar negara di bawah program yang dinamakan Program Sertifikat MARA pada tahun 2000. Baik. Nakkan kepada kawan saya, Puan Fatin. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Dengar Puan Fatin. Okey, Assalamualaikum. Saya Fatin Nabila binti Ahmad Tajuddin, merupakan staff ataupun di sini kita panggil Technical Training Officer di German Malaysia Institute, dan saya juga merupakan alumni German Malaysia Institute sendiri pada tahun 2008 hingga 2011. Saya mengambil bidang kejuruteraan mekanikal ketika itu di bawah program spesialis untuk mall teknologi. Dan masa kini juga saya mengajar dalam bidang teknologi itu ataupun pembuatan plastik. Okey, baik. Jadi difahamkan kedua-dua Cik Fakrul dan juga Puan Fatin merupakan bekas pelajar GMI dan selepas tamat pengajian terus bekerja di GMI. Ya, betul. Jadi pada awalnya kita nak tanya Encik Farul dulu, bagaimana boleh tahu mengenai Institut GMI pada tahun 1996? Pada ketika itu saya mengambil S.M. di Mata Sains Lalu dalam mengambil jurusan sains perdagangan. Kalau dipanggil pada waktu itu management science. Dan pada ketika itu saya telah dihubungi oleh kaunselor management tersebut dan memohon dan memberitahu bahawa dia telah ke pemasukan pada ketika itu dan untuk membuat permohonan, walaupun pada masa yang sama saya telah memohon untuk menyambung pelajaran ke peringkat universiti melalui UPU dan telah mendapat tawaran ke UTM Sudai dalam untuk mengambil jurusan kejuruteraan. Namun kerana minat yang
mendalam saya pada bidang IT, computer science, ya. Saya telah memilih GMI untuk menyambung pelajaran saya lah pada ketika itu. Baik, itu dia perjalanan Encik Fahrul merupakan bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara dan terus masuk ke JMI. Ya, betul. Bagaimana pula dengan Puan Fatin? Okey, saya pula sebelum ni saya mengambil jurusan kejuruteraan awam sebenarnya di Sekolah Menengah Teknik, di salah sebuah technical vocational sekolah juga. Tetapi saya masuk ke JMI, mula kenali JMI di Karnival Pendidikan di PWTC ketika itu. Kemudian dengan minat yang ada dalam bidang kejuruteraan, saya mengambil peluang itu untuk melanjutkan pelajaran di dalam JMI. Tetapi JMI tidak menawarkan program kejuruteraan awam ketika itu, dan saya juga agak reluctant untuk sambung dalam bidang kejuruteraan awam. Jadi saya lebih fokus untuk tukar kepada kejuruteraan mekanikal ketika itu, dan saya sambung diploma di German Malaysia Institute dalam bidang mekanikal, special di dalam bidang mall teknologi. Baik, macam tadi kan Cik Fahrul ada kongsikan yang di mana Cik Fahrul mendapat tawaran untuk pergi ke IPTA. Tetapi kenapa memilih GMI ketika itu? Tahun 1996. Cik Fahrul boleh dekatkan sedikit dengan mic? Okey, sekarang boleh dengar? Okey. Lebih baik. Pada tahun 1996 tersebut, ketika permohonan untuk memasuki ke JMI telah dibuat, mereka ada memanggil kami untuk proses interview dan exam, antara syarat-syarat kemasukan pada ketika itu. Jadi saya berpeluang untuk sendiri hadir ke kampus JMI pada ketika itu di Taman Kamtin Pekan Sejahtera Kuala Lumpur untuk menjalani tes temuduga dan juga exam untuk pemeriksaan kemasukan pada ketika itu. Sewaktu itu saya berpeluang untuk melihat JMI dengan lebih dekat dan lebih rapat, dan saya immediately pada waktu itu saya terasa macam wow. Kan, memang initially pada asalnya saya membayangkan German Malaysia Institute mempunyai teknologi-teknologi yang dibawa dari negara Jerman. Tetapi apabila saya pergi, dia beyond expectation, melebihi daripada apa yang saya sendiri sangkakan. Melihat kepada mesin-mesin yang ada, melihat kepada teknologi-teknologi yang tersedia ketika itu, yang mana kalau dilihat even pada waktu itu di Malaysia secara generalnya tidak bersedia lagi untuk menerima teknologi tersebut, dan jadi saya merasakan macam saya bercakap dengan diri sendiri, kalau ini peluang yang akan dibuka kepada setiap orang. So peluang ini diberikan kepada saya, maka saya rasa sangat bersyukur dan saya pilih untuk pelajaran. Disebabkan itulah Encik Fahrul memilih GMI ya, disebabkan dengan fasiliti yang diberikan pada ketika itu macam melangkaui, di mana teknologi ketika itu masih di Malaysia kita rasa macam tak terlalu advance, tetapi di GMI membuktikan semua fasiliti itu ada dan boleh diberikan kepada pelajar-pelajar. Bagaimana boleh dengan Puan Fatin? Apa tanggapan pertama? Tanggapan pertama saya, pada ketika itu saya baru habis SPM, Sijil Pelajar Malaysia, jadi tidak terlalu terbuka luas lah, kita punya pengalaman tu tak ada lagi. So mula-mula tu ada tanda tanyalah di situ. Tetapi setelah kita masuk JMI dan kita tahu German Malaysia Institute ni dia merangkumi pelbagai practical work yang kita perlukan hands on ketika itu. Dan saya merasakan sebagai wanita tidak mampu untuk saya menjalankan mesin-mesin tersebut. Tetapi setelah berada di dalam German Malaysia Institute ini dengan tenaga-tenaga pengajar yang sangat membantu, walaupun kami perempuan, ketika itu
ratio perempuan hanya lebih kurang 10 hingga ke 30% sahaja Mm-mm. wanita yang masuk ke dalam JMI dan membuat kejuruteraan engineering punya field lah. Dan mula-mula tu agak takut, tetapi dengan bantuan dan sokongan daripada keluarga juga membuatkan saya lebih berani untuk ke depan dan habiskan saya punya sesi diploma selama 3 tahun di sini lah. Baik. Baik. Saya suka sebagai Puan Fatin ya, macam Puan Fatin melanggarlah stigma di mana kalau perempuan je tak boleh nak lakukan mengendalikan mesin-mesin yang dilakukan oleh lelaki. Tapi Puan Fatin membuktikan yang sebenarnya Puan Fatin juga boleh melakukan apa yang dilakukan oleh kaum lelaki ni. Baik, kita tahu Puan Fatin dan juga Encik Farul dari tahun yang berbeza. Encik Farul dari habis pada tahun 1999. Jadi apa sebenarnya perbezaan di antara dua generasi ini pada di GMI sendiri? Nah, silakan. Kalau kita lihat mungkin Puan Fatin boleh ulas melanjutkan perubahan-perubahan yang dialami oleh beliau sendiri. Tetapi seperti saya kan yang tahun bergraduat saya adalah pada tahun 1969 daripada diploma GMI. Kalau dilihat sendiri perbezaan itu sehingga kini sebagai seorang tenaga pelatih di GMI, boleh saya katakan bahawa GMI sehingga kini masih mengekalkan teknologi Jerman yang boleh saya katakan terlihat kalau dahulu mesin yang ada daripada tahun 1992 sehingga itu masih boleh diguna pakai. Namun di dalam era industri revolusi industri 4.0 ini kita juga boleh lihat bahawa mesin-mesin atau equipment yang ada di GMI dibawa daripada Jerman dulu telah dinaik taraf. Kalau dulu mesin-mesin tu tidak ada sebarang sensor, sekarang mungkin telah diikutkan dengan intelligent sensor, sensor yang boleh mengambil data dan kemudian data-data tersebut disimpan untuk kegunaan yang kita panggil data scientist for data mining, data analysis dan seterusnya. Itu yang adalah di GMI dari dulu sehingga kini. Dan bagaimana Puan Fatin? Saya percaya teknologi-teknologi Jerman yang dibawa di Malaysia ketika itu sangat advance dan sehingga kini JMI masih mengekalkan teknologi tersebut dan kami memperbaharui dari tahun ke tahun untuk memenuhi revolusi industri 4.0 itu. Dan juga pada saya ketika itu mungkin tidak banyak mesin-mesin yang daripada Jerman, betul Encik Farul ya? Dan sekarang kami boleh dikata kami sangat berbangga lah untuk mengatakan bahawa JMI mempunyai segala mesin-mesin yang advance dan diguna pakai di dalam industri ketika ini. Dengan soalan Encik tadi yang berkaitan perbezaan itu mungkin dari segi silibus kami tetap sama, kami mengekalkan hands-on approach di dalam industri which is berbalik kepada objektif penubuhan JMI itu sendiri untuk melahirkan tenaga-tenaga pekerja dalam industri yang ready, kita panggil ready industri, industrial ready, ya betul, industrial ready. Cuma perbezaan dia mungkin di kampus lama Encik Farul di Taman Syamli Perkasa, dan ketika itu saya adalah batch pertama di kampus baru di JMI Kajang. Kami mempunyai 75 ekar aset, sangat besar lah kalau ikutkan dulu hanya satu building.
Mhm. Tetapi dalam di kampus baru kita sekarang ni, tempatnya di Bangi, Kacang, Kacang tu boleh sehingga 5,000 orang pelajar dalam Baik. satu fasa. Oh, sangat ramai ya. Jadi kita lihat memang perbezaan lah. Banyak perbezaan antara zaman Encik Farul dulu dan juga ketika Encik Fatin menuntut pengajian di GMI dari segi kemudahan dan juga tapi silibusnya masih sama memperbanyakkan menggunakan hands on ataupun praktikal lah daripada teori. Baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami menerusi Grad TVET hari ini kita bersama dengan Encik Fahrul Rizal bin Abdul Halim dan juga Puan Fatin Nabila binti Ahmad Tajuddin. Sebab kita tengah bersembang-sembang lah mengenai GMI, apa yang bestnya untuk anda belajar di GMI. Baik, Puan Fatin, bila kita bercakap mengenai German Malaysian Institute kan, adakah sebenarnya pelajar-pelajar ini akan diberi peluang untuk pergi menuntut untuk pergi belajar ke Jerman apabila mereka tamat pengajian diploma? Ada tak mereka diberi peluang sebegitu? Ya betul, kami mempunyai beberapa program iaitu pertama sekali adalah diploma lah, which is apa yang saya dan Cik Farul lalui ketika dulu. Dan kami juga mempunyai GAP ataupun German A-Level Preparatory Program, dan itu adalah khusus untuk pelajar-pelajar A-Level untuk terbang ke Jerman dan mengalami sendirilah kehidupan di sana. Dan saya boleh tambah juga, saya juga merupakan alumni JMI dan juga setelah habis belajar di JMI, saya diberi peluang untuk sambung belajar dibiayai oleh MARA, dan saya menyambung pelajaran di peringkat sarjana muda di University of Portsmouth, United Kingdom. Okey. Dan saya rasa Encik Farul pun Anda berdua daripada luar negara juga. Jadi apa perbezaan apabila anda berdua menuntut di luar negara dan juga ketika di Malaysia? Ada tak perbezaan dari segi fasiliti ke, kemudahan ke, cara pembelajaran ke? Boleh kongsikan? Pengalaman saya sendiri selepas kemudian diploma di GMI, saya telah berpeluang untuk bekerja selama setahun di sebuah syarikat pembuatan alat elektronik di Balakong itu, sebelum saya berpindah ke syarikat pembekal alatan industri oil and gas, company yang berpusat di Singapura. Jadi pada waktu itu graduan GMI sangat mudah untuk memohon pekerjaan, sehingga kini masih lagi mendapat permintaan daripada industri yang sangat tinggi untuk to employ, nak pekerja kami bekerja. Dan kalau pada waktu itu di tempat ataupun surat khabar ada spesifik letak di bawah graduan GMI digalakkan untuk memohon kawasan tersebut. Okey. Mudah untuk saya mendapatkan pekerjaan, dan setelah saya setahun saya bekerja, saya telah menerima tawaran daripada GMI dan MARA pada ketika itu untuk menyambung pelajaran saya ke peringkat bachelor degree dan juga sarjana muda dan peringkat sarjana di United Kingdom seperti Puan Fatin. Tapi kalau beliau tadi pergi ke Portsmouth, saya di tengah sikit lah. Sebab saya merupakan penyokong kuat Liverpool. Jadi saya menyambung di University of Liverpool. Okey. Kita pun kurang masa untuk dalam program sembang santai bersama dengan GMI hari ini, dan sebelum kita nak berakhir lah, apa yang mendorong Puan Fatin kembali ke GMI balik untuk menjadi tenaga pengajar? Okey, pada sebelum saya menyambung pelajaran di United Kingdom, sebenarnya saya pun dah masuk ke dalam industri sejurus selepas seminggu sesudah saya habis GMI. Belum graduate lagi masa tu. Okey. Saya masuk ke dalam industri plastik lah, sebab saya jurusan plastik teknologi. Dan ketika itu saya merasakan apabila saya masuk ke dalam industri,
saya mampu untuk menjalankan tugas sebagai ketika itu saya mendapat tugas as a technician designer, dan saya mampu untuk melakukan tugas saya menggunakan teknik-teknik dan pembelajaran yang saya telah dapat di JMI ketika itu. Dan alhamdulillah saya rasa supervisor saya di sana pun agak impresif lah dengan graduan-graduan JMI. Baik, itu yang membuatkan Puan Fatin kembali lagi untuk menjadi tenaga Ya, pengajar yang terdorong. yang menjadi pendorong lah untuk Puan Fatin Ya, mengajar betul. di GMI. Baik, sebelum kita Ya, betul. nak tamatkan perkongsian kita hari ini, sedikitlah ucapan untuk mereka yang berminat untuk menuntut di GMI. Sedikit, Tuan Farul. Okey. Jadi para pendengar, bahasanya yang minat untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam tentang program-program tawarkan, boleh layari website kami ya, www.gmi.edu.my, atau boleh cari kami di social media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan yang terkini kami juga ada di TikTok. Okay. Ingin saya tambah sedikit saja untuk yang graduan GMI yang dihasilkan sangat highly demanded, sangat diminta oleh industri yang ada di Malaysia, terutamanya industri pembuatan. Ya, dan graduan kami juga diakui oleh industri-industri di Malaysia bahawa mereka mempunyai keunikan di dalam pelbagai bidang, tetapi yang spesifiknya adalah troubleshooting dan juga boleh menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam. Okey, itu dia. Kita ramai-ramailah siapa yang berminat untuk menyertai, untuk menuntut pengajian di GMI, boleh layari laman Sesawang GMI. Tapi sebelum tu, sedikitlah ucapan Ramadan untuk pendengar bernama radio. Puan Fatin. Okey, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan, dan kalau ada peluang kita jumpa di GMI. Kita buka peluang untuk Julai intake melalui program diploma, GAP, dan juga kami ada satu lagi program iaitu program GUFP, GMI dan UTP A-Level Foundation Program. Okey. Kami doakan kedatangan semua, ramai-ramailah datang ke kampus kami di Kajang, Selangor untuk sendiri melihat fasiliti dan teknologi yang ada di GMI. Okey, baik. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa untuk anda berdua. Terima kasih ya sekali lagi Encik Farul dan juga Puan Fatin kerana sudi berkongsi menerusi Grad TVET hari ini sedikitlah mengenai pengajian di GMI. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berbuka. Ya. Okey, baik. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Encik Farul Rizal bin Abdul Halim dan Puan Fatin Nabila binti Ahmad Tajuddin menerusi program Grad TVET. Jadi sekian saja untuk Grad TVET kali ini. Terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Benut FM 1